Test, 1, 2, test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Alright. Okey, baik. Alhamdulillah, so hari ini kita sempat untuk live juga. So saya harapkan anda semua teruja untuk bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. So, bagi mereka yang dapat notification live di page Awesome Archery, so saya ucapkan ribuan terima kasih. So saya sangat teruja untuk menjemput anda. Okey, terima kasih kerana bersama di live pagi ini, iaitu pada 4 Jun Khamis. Bagi yang berbahagia ini masih lagi ada mood raya ke? Okey. Dan saya ingat saya pun nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. So belated lah. Kita raya satu hari tapi sambutnya sebulan kan. Okay, so kalau anda yang live boleh komen sikit. Suara okey tak? Okay, kalau suara okey boleh type sikit suara okey. Right. Dan saya nak bagi sikit masa lah dalam 1 minit. Siapa yang nak join live pagi ni sebab kita ada tetamu yang sangat awesome. Dan rasanya rugi kalau anda tak sempat kalau tak berinteraksi sebab tetamu ni memang super special sikit. Right. Dan saya alright. So siapa yang dah live boleh type sikit ready. Okay, sebelum saya jemput tetamu kita masuk. Alright. So boleh type ready kalau anda live bersama dengan saya pagi ni. Okay, terima kasih Akhi Iman. Dia dah komen dah. Terima kasih Akhi Iman kerana join live pagi ni ya. Sihat ya Akhi Iman? Alright. Okay, alright, saya ingat tanpa melengahkan lagi masa, kita akan mulakan. Tapi sebelum saya jemput pop up kita punya tetamu istimewa pada hari ini, okay. Seperti biasa juga, alright, kepada yang join live pagi ini, saya harapkan anda dapat like, komen dan share banyak-banyak live kita pagi ini. So jika anda live dan komen dan juga share live pagi ini banyak-banyak, so kita akan bagi hadiah e-book. Okay, so hadiah e-book. So bagi anda yang belum dapat lagi e-book ni, so kita akan bagi e-book free kepada anda. Okay, sebagai hadiah tanda terima kasih kepada anda yang join live pagi ini. So kita akan bagi e-book percuma. Okay, apa yang anda harus tahu sebelum dan selepas membeli busur tradisional. Okay, alright. So e-book ni syarat dengan info. Alright, so boleh dapatkan. Okay, boleh dapatkan dengan cara mudah je, share live pagi ini. Okay, dan kita akan pilih di hujung live pagi ini insyaAllah. Okay, alright. So topik kita pagi ini adalah journey memanah untuk negara. Wow. So siapa yang nak nak aim untuk jadi atlet negara, okay, so saya dengan kita punya tetamu. Dan sebelum saya share screen dengan beliau, okay, saya nak bacakan sikit background kita punya tetamu ni. Alright, okay. Sebelum saya buka kita punya CV tetamu kita, alright.
Okay, boleh komen ready? Okay. Alright, so semua dah ready nampaknya. Okay, so saya bacakan sikit background ataupun latar belakang tetamu kita pagi ni. Nah, ini dia. Ini wajah handsome beliau. Okay, bagi saya dah sempat berinteraksi dengan beliau. Orangnya sangat cool. Alright, sangat cool dan saya rasa sangat merasailah aura seorang jago. Bagi saya champion ni. Ini adalah champion ya. So you all memang tak rugi kalau dapat live pagi ni. Alright. So boleh berinteraksi terus dengan kita punya tetamu Alright. Okay, kalau anda perhatikan di skrin, okay, saya besarkan sikit. Okay, ini dia kita punya tetamu kita, iaitu nama beliau Ahmad Johari. Okay, beliau adalah coach entrepreneur. So saya nak bacakan sedikit lah dia punya achievement. Saya harap saya boleh dapat baca, boleh connect sikit. Okay, sekejap So harapnya anda semua dapat lihat di skrin boleh nampak tak? Okay, saya harap kamu nampak dengan clear. Okay, sebentar Okay, saya nak bacakan dulu beliau punya background ni, penting ni. Memang cool. Okay, bismillah. Alright, okay, ini dia. So background, nama beliau adalah Ahmad Johari. Okay, saya nak bacakan sedikit dia punya achievement lah, actually achievement. So beliau ni involve daripada kecil lagi, nanti beliau akan share journey beliau. Alright, tapi apapun okay, pencapaian beliau sangat membanggakan, sangat awesome dan beliau merupakan salah seorang coach yang certified dan beliau telah terlibat dalam banyak event event ataupun big game lah. Okay, alright, so saya harap anda boleh baca je kat depan tu. Okay, so tanpa peninggal masa saya nak jemput beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Suara yang sangat merdu. Okay, apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Coach Jo? Alhamdulillah, Sihat, alhamdulillah. Yes, sihat. Alright. Terima kasih saya ucapkan pada Coach Jo sebab dapat meluangkan masa pada hari ini, hari Khamis mungkin ada setengahnya dah mula start bekerja. Okay, so mungkin ada yang masih lagi ada di rumah. Tapi apa pun insyaAllah perkongsian pada hari ini saya harapkan dapat memberikan inspirasi lah. Sebab apa saya jumpa Abang Jo ni salah satu ikon negara saya rasa. Okay Abang Jo, sebelum saya nak tanya soalan, okay, boleh share sikit tak pasal topi Coach Jo yang pakai sekarang ni, Fuyo. Okay. Kalau right. Itu mana dapat ni? Saya rasa saya tak jumpa Fuyo ni kat kedai. Okay, mula-mula nak kena buat promosi ni. Okay, bismillah. Okay, sebab saya rasa cool lah. Terima kasih banyak. Okay, topi ni memang sebenarnya adalah hasil daripada apa yang saya usahakan sekarang. Untuk makluman, topi ni adalah representation ataupun representasi usaha ataupun saya punya inisiatif dalam bidang memanah ni lah. Okay, Fuyo sebenarnya adalah brand yang saya usahakan sendiri. Jadi brand ni sebenarnya agak nak kata lama tak lama, baru jugalah baru mula disebarkan
Dan memang saya pasti perkataan fuyo ni hanya di Malaysia dan Singapura sahaja rasanya yang kalau dia sebut memang sebutannya betul. Jadi hanya orang Malaysia dengan Singapura sahaja yang faham ataupun tahu kata bila kita sebut fuyo ni maksud dia apa. Kan? Jadi sebab tu sekarang memang fuyo dengan awesome. Saya rasa fuyo dengan awesome satu brand juga yang mengekspresikan keseronokan kan. Betul. Itu fuyo kan. Ya betul. Jadi orang kita je yang tahu apa maksudnya kalau ataupun contohnya lah dulu masa mula-mula fikir nak brandkan apa Abang Jo punya equipment barang-barang ni kan. Terfikir tau apa perkataan yang kalau orang kita sebut memang dia faham maksudnya atau dia ada impact dia apa. Kan? Baguslah Abang Jo. Memang ada impact bukan sekadar orang faham actually tapi dia impact emotional part tu. Yes, alhamdulillah lah. Itu je. Okay Coach. So ramai dah masuk alhamdulillah. Pagi ni rasanya lain sikit dia punya aura dia ni. Ini semua fuyo punya aura ni. InsyaAllah. Okay. Alright. So saya ingat saya nak start dengan simple question, just lebih kepada Coach Jo punya journey lah. Okay, saya rasa semua orang ada start line dia. Maknanya dia punya permulaan untuk terlibat dengan aktiviti memanah. Sebab saya sendiri pun terlibat ataupun mencuba aktiviti memanah ni bila saya lihat remaja-remaja perlukan aktiviti tambahan. Okay. Bukan tak ada aktiviti tapi perlu ada tambahan. Jadi saya pun dah involve dengan aktiviti memanah dan share aktiviti ni di media sosial dan alhamdulillah setakat ni ramailah yang respon dan juga terlibat. Kan? So kalau macam Coach Jo macam mana pula? Mungkin daripada kecil ataupun mungkin pertengahan usia ataupun macam mana kan, sebab pencapaian Coach Jo ni memang bagi saya sangat fuyo. Kan? Dan macam mana boleh sampai level menjadi seorang atlet tu? Mungkin Abang Jo boleh share. First experience. First experience. Kalau nak share semua memang sampai malam. Okay. Saya rasa okay kot semua orang boleh stay. Okay, silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Coach share secara ringkas permulaan journey ataupun pengembaraan memanah saya ni sebenarnya bermula daripada ayah saya. Ayah saya adalah kalau nak ikutkan first generation dalam keluarga kami yang memanah, yang memulakan aktiviti memanah dalam keluarga kami lah. That was back in the 1980s lah, kalau saya tak silap, tahun 80-an. Jadi ayah saya selalu bawa saya ke tempat latihan dia, iaitu di Mindef. Ayah saya seorang askar. Selepas dia kena bom, kaki dia putus dan dia terpaksa dirawat apa semua. Lepas tu dia tak ada dia perlukan aktiviti. Dia kata dia tak boleh duduk diam, dia memang sukakan aktiviti fizikal. Bayangkan seorang yang aktif tapi oleh kerana kena bom dengan komunis, jadi siapa yang kata komunis baik, sorry yang ni live siapa kata komunis baik, abang sorry Abang Jo tak boleh terima tu. Okay, so dia kena bom di Greek, dia kena bom di Greek, putus kaki, kemudian dua kaki. Satu sebelah saja. Sebelah saja. Sekejap sekejap saja. Okay, no problem. Tak ada nak pergi bukakan pintu kedai.
Okey, sekarang ni apabila dia dah macam tu, pada tahun 80-an dia dah mula ada aktiviti memanah lah. Dia berkecimpung dalam sukan manah semasa dalam ATM lagi. Jadi dia bawa coach bersama lah. Masa tu coach memang kecil lagi lah. Dia bawa bersama ke masa tu umur berapa? Dalam lingkungan 10 tahun. I see. Okay lah, dah akhir balik tu. Itulah. Yang umur 10 tahun, lepas tu dia bawa pergi ke tempat latihan, dia bagi coach bermain-main dekat atas padang tu lah. Jadi bila coach dah biasa di situ dengan tim-tim ATM, dengan orang-orang pemanah kat situ, pada satu hari ada seorang dua offer lah, tanya, "Jo nak cuba memanah tak?" Dia orang panggil saya dekat padang. Dulu masa dekat Padang dia tak panggil Joe lah, dia panggil Along. Pasal itu memang panggilan saya. Along. Anak sulung. Kan. Jadi dia tanyalah, Along nak memanah? Kata boleh cuba. So ini memang satu kisah benar, tak ada tokok tambah. My first arrow yang pertama coach panah pergi ke 10 ring warna kuning. Walaupun hanya 5 meter. Fuyo, betul. Walaupun hanya 5 meter. Jadi oleh kerana first arrow tu pergi ke kuning tu, kita bersemangat kan. Cuba arrow yang kedua tak kena. Cuba arrow yang ketiga, keempat, kelima langsung tak kena target. Itu memang cerita benar. Okey, lepas tu balik daripada hari tu jugalah, balik daripada tu I told my father, kata bapak, kata Along nak join training, Along nak memanah. So that was maknanya itu first day kan you pegang bow kan? Yep, kali pertama pegang. Sebelum tu tengok sahaja dan bawa kertas kosong. Abang Jo suka melukis. So Abang Jo akan bawa buku kosong, bawa sketchbook, melukis dekat padang. So temankan ayah lah. Lepas tu bila dia offer untuk mana, kita cuba satu kali, the first arrow tu pergi 10 sampai dia orang kata panahan tu sampai ke hati terus kot. Dia melekat sampai sekarang. Yes. Tapi itu first time ke your father bawa ke tempat training? No, actually dah banyak kali dia bawa, tapi first time I try memanah. I see. The first time try memanah. And lepas tu semenjak daripada tu bapak bawa balik target butt dengan target stand, dia letakkan dekat tepi rumah. Dia cakap okay, nak belajar shoot dulu dekat sini. Pasal dekat Mindef askar je yang boleh shoot, kita orang awam tak boleh. Tak dibenarkan lah. Jadi bila dah sampai ke situ, manah sikit-sikit secara orang kata sambilan. And then yang betul-betul serius apabila dah masuk sekolah menengah form 1. I see. Dah masuk form 1, form 2, form 3, baru start latihan secara kata orang tu yang ada terurus sikit lah. Masa tu baru join satu kelab. Kelab ni antara yang paling tua di Malaysia, Kelab Wira, Wilayah Red Arrow. Wilayah Red Arrow. Wira, singkatan dia Wira. Ada lagi? Ada. Sekarang Wira sekarang Wira adalah persatuan yang bertanggungjawab untuk menguruskan atau mewakilkan wilayah persekutuan secara keseluruhan. Kan? Jadi itulah, daripada situlah ramai juga pemanah-pemanah status kebangsaan dan juga negara yang datang daripada Wira, termasuk salah seorangnya saya sebut nama, Coach Tan Peng Lun. Dulunya dia bersama dengan klub dia ni dulu Coach Tan Peng Lun ni adalah coach compound untuk Paralimpik kebangsaan. Jadi ini salah seorang daripada ini, saya mention nama dia bukan apa, pasal dia seorang kawan yang baik, coach yang bagus, dan dia seorang yang dia punya passion dalam memanah ni pun kalau tak sama dengan saya mungkin lebih lagi lah kot. So ni antara kawan-kawan saya yang saya kenal lah.
daripada dalam Wira ni dulu ya. Jadi pada tahun 92 sukan memanah mula dimasukkan, diumumkan untuk ada dalam SUKMA, Sukan Malaysia tahun 92. Tahun 92. Ya. Jadi Coach, sekejap. Sebelum cerita pasal SUKMA, yang saya tertanya juga tadi. Bow yang pertama yang coach pegang yang shoot terus stand tu. Bow pertama, berapa pound, berapa panjang, arrow apa yang digunakan. Sebab tahun 80-an kan, gadget-gadget saya rasa masa tu aksesori memanah mesti mahal dan susah nak dapat. Betul. Berbanding hari ni lah. Ya, betul. Pada tahun 80-an, waktu tu terus terang cakap belum ada kedai khusus memanah ataupun pro shop. Memang tak ada lagi. Ya. Jadi waktu tu kalau nak beli, sama ada kita turun ke Singapura, beli di sana, order daripada Singapura, ataupun kita order direct daripada USA, Amerika waktu tu. Dan brand yang memang orang kata brand yang memang terkenal di Malaysia waktu tu sampai sekarang ialah Hoyt lah, HOYT tu kan. Tapi zaman kami dulu tak panggil Hoyt, panggil Hoyot. Dia tambah O lagi tengah. see. Dulu dia ada gambar Apple warna merah, tapi semenjak company Apple makin besar, jadi dia buang buah Apple tu, dia tinggal Hoyt je. Saya baru tahu sejarah brand yang masuk dalam Malaysia ni. Hoyt ya. Saya ingatkan Eastern, bukan Eastern Eastern lambat lah. Eastern Aero. Aero. Eastern Aero tu memang dah sentiasa ada bersama. Kalau kita beli bow Hoyt, Aero dia, Aero aluminium, Aero Eastern memang ada. Di matahari dan bayang lah, dia tak lari lah. Ya, dia orang memang bergandengan. Dia couple dia orang. Memang tahun 80-an sebab saya dulu ada juga sembang-sembang dengan senior manah. So dia kata dia pun ada tunjuk arrow tu, Eastern punya tebal, besar. So dia kata memang dah tak ada lah. Ini tahun 80-an, 70-an memang orang kata masterpiece lah, dah tak ada dah sekarang. Ya. Kalau ada pun time dulu kalau kata arrow tu rosak atau bengkok atau patah, kita potong dua, sambung balik pun ada. Allah. Ataupun pergilah cari antena lama yang dah tak guna tu, kan yang macam sikat rambut tu. Potong zaman saya sempat lagi area tu. Potong aluminium, cantum, tembak aja. Pernah buat tu. Ya Allah. Yelah, benda susah nak dapat kan? Ya, susah satu, mahal pun ya. So because kalau direct, even yang harga daripada Singapura pun memang masih lagi tinggi lah. Tapi orang kata mungkin grup-grup yang awal ni because of passion minat, dia orang kumpul duit, kongsi duit untuk beli. Rasa sampai sekarang pun ada lagi yang style macam tu lah. Kelab ke apa ke, dia orang kumpul duit, lepas tu pergi beli kan. Cuma bezanya sekarang peralatan dah banyak, brand pun dah banyak, and then ada yang harga mampu milik kan, ada yang harga mampu tengok. Kan. Alright. Okay coach, memang best info ni. Alright. So kita boleh share sikit pasal SUKMA tadi. Ya. So journey dengan SUKMA. Ya. Dengan SUKMA macam itulah, tahun 92 baru dimasukkan sukan manah ni dalam sukan Malaysia. Jadi pada kebetulan pada tahun 90, 91 Sirkit Remaja Kebangsaan sudah ada untuk sukan manah ni, Sirkit Remaja Kebangsaan. Jadi pada tahun 90, 91 dah ada beberapa sekolah, beberapa negeri yang dah mulai aktif. Contohnya Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Pulau Pinang, Johor tadi Johor saya dah sebut rasanya. Lepas tu Kedah,
Ini antara state ataupun negeri-negeri yang agak aktif masa tu, dan ada ramai bakat-bakat memanah lah, bukan saya seorang. Cuma bezanya ialah even tahun 90-an kita terpaksa bersaing dengan dalam pertandingan. Kalau kita pergi competition, dia tak ada kategori remaja. Jadi distance waktu tu kita masih lagi shoot 4 distance, iaitu kalau lelaki 90 meter, 70 meter, 50 meter, 30 meter. Itu lelaki. Kalau perempuan dia akan shoot 70 meter, 60 meter, 50 dan 30 meter. Itu dia panggil FITA rounds lah. FITA ni nama lama untuk world, FITA ni nama lama untuk World Archery. Sekarang World Archery dia tak panggil FITA rounds lagi dah. Yang 4 distance tu dia panggil 1440 round. 1440. Jadi di waktu tu pemanah-pemanah Malaysia nak cecah 1300 sangat susah. Sekarang kacang putih je. Okay. Itu jadi apa lagi untuk remaja macam kita orang ni dululah, mengaku remaja dululah. Remaja. Jadi pada tahun 90-an nak cecah 1300 agak mustahil untuk remaja, tetapi ada di antara kami yang berjaya cecah 1200 skor untuk 4 distance. Jadi saya antara salah seorang yang berjaya capai skor tu. Jadi tanya. Itulah, alhamdulillah rezeki kan. Jadi mungkin di situlah Majlis Sukan Wilayah waktu tu, kita panggil MSKL, Majlis Sukan Kuala Lumpur lah waktu tu. Jadi pihak pengurusan panggil untuk joint training apa semua. Jadi nama saya pun terpilih untuk ke Sukma 92. Waktu tu di UTM Skudai dekat Johor. UTM pun baru buka waktu tu. Jadi kita orang pergi tahun 92. 92. Jadi UTM mungkin dalam setahun dua kot baru buka rasanya waktu tu. I see. Jadi bila kami pergi sana, padang masih lagi merah, belum, rumput tak banyak lagi. Itulah pengalamannya. Asrama semua masih lagi kosong. Bukan kosong macam mana, maksudnya fresh lah, baru. Iyalah. Bawa kedai lagi. Semua bawa kedai. Itulah. Barang-barang semua baru. Waktu tu Sukma bawah 23 tahun kalau tak silap. Jadi jadi kita ada, kita orang shoot bersama dengan state. Selain daripada state, kita ada pasukan daripada PDRM, daripada ATM dan juga Majlis Sukan Universiti lah, MASUM. Jadi di situlah saya kenal dengan kawan-kawan saya yang lain. Yang ATM memang saya dah ramai kenal waktu tu. Contoh Coach Marzuki yang sekarang ni ialah Coach Paralimpik. Coach Marzuki ialah Coach Paralimpik Malaysia sekarang. Selain daripada itu kita ada Wan Hazuki, itu ATM. Lepas tu kita ada Nur Hizam, Coach Zam lah kita panggil sekarang. Dia sekarang antara coach kebangsaan kita lah untuk recurve. So tu antara kawan-kawan yang saya kenal daripada Sukma 92. I see. Jadi itu sahabat-sahabat lah yang saya kenal. Jadi itu antara kawan yang dah lama, tapi mereka dah progress sekarang. Dia orang sangat bagus, sangat maju. Dia orang dah jadi coach kebangsaan apa semua, and I'm very happy for them. Sangat bangga. So daripada situlah kita ada kawan-kawan yang lain semua yang kita kembangkan bakat ni, dan daripada situ masih ramai lagi yang berkecimpung dalam bidang manah sampai sekarang. Di peringkat persatuan kebangsaan ada, di peringkat persatuan negeri ada yang buka kelab sendiri pun ada. Dan ada yang jadi macam saya yang kena bekerja lepas habis belajar apa semua, lepas tu sekarang baru kita aktif semula lah. So lepas daripada Sukma 92 tu, alhamdulillah rezeki saya 3 Sukma saya dapat rasa. Sukma 92 saya satu-satunya pemanah yang berjaya curi 1 emas daripada saya punya abang angkat, iaitu Mr. Jeffrey Koo, anak kepada pasal kita ada 4 distance.
kita ada part distance, lepas tu kita ni lah apa, kita perlu shoot part distance tu dengan overall distance apa semua. So dia menang semua pingat emas kecuali satu, iaitu jarak yang saya menang lah. Dan pada Sukma 92 memang rekod ni memang takkan pecah. Pasal Sukma 92 kita shoot 50 meter, 40 meter, 30 meter dan 20 meter. Itu memang, dan saya menang emas untuk jarak saya menang emas untuk jarak 20 meter. So bermakna rekod Sukma 20 meter memang takkan pecah. Saya seorang je pegang. Wah. Kuyuh. Itulah kisahnya. Dia sangat awesome. Okay, Coach, ada gambar-gambar tak nak share? Gambar yang awesome. Gambar. You punya journey. Ada, saya share dulu yang pertama, I have to pay respect and homage to my father. So saya akan tunjuk dulu gambar pertama, iaitu gambar ayah saya. Ya. Sekejap ya, saya check dekat sini. Sementara coach cari gambar, apa nanti bagi signal dah jumpa saya nak raikan dulu. Saya nak raikan dulu tetamu kita yang join live pagi ni. Saya ucapkan terima kasih pada yang join live pagi ni. Akhir Iman yang first join pagi tadi, terima kasih. Encik Faizal Subaha, Encik Hasnizah Hassan, terima kasih join. Lokman Ali, ini tak asing lagi. Rosanne Abdul Rahim, terima kasih join live pagi ni. Tuan Rahim Mubarak Muhammad, terima kasih. Cik Otot, Cik Otot ya, alright. Hashim Ali Kamarudin, terima kasih join live. And then Fairul Ismail, thank you join live. Dan ini Cikgu Zaki Muhammad. Ini saya kenal ni. Coach Zaki. Long time no see. Thanks for join pagi ni. Coach. Ya. Terima kasih Junior Riman. Dah ada gambar dah? Yang kita testing tapi dia macam ada sangkut sikit. Tak apa. So gambar tu kalau dah ready beritahu. Saya ucapkan terima kasih pada yang join pagi ni. Dan macam biasa, saya akan berikan kepada anda e-book sebagai hadiah. Sebab apa anda share, yang penting share banyak-banyak share banyak-banyak live pagi ni. So kita akan pilih di hujung live session ni, kita akan pilih siapa yang share, right? So e-booknya adalah e-book yang sederhana, bukanlah nak kata lengkap, tapi ini sekadar pengalaman saya mengumpul maklumat lah. Sebab saya juga awalnya terlibat dengan aktiviti memanah secara tradisional dan belajar sikit-sikit lah cara memanah style atlet negara kan, gunakan recurve dan compound, right? InsyaAllah soon or later tutorial ataupun video mengenai memanah recurve dan juga compound akan keluar di Awesome Archery channel ya. So ini adalah e-book sederhana saja. So untuk anda yang share live pagi ni, so saya akan berikan di hujung nanti ya. Coach John, lah. Oleh kerana saya tak dapat buka file gambar, saya buka saya punya Facebook dan saya buka saya buka nice. Facebook picture saya ada. Siap baik ada. Kalau boleh nampak di sini. Ini gambar ni memang legend. Hitam putih. Ini gambar awal dia orang dululah ya. So mana satu ayahnya? Ayah saya ialah yang di tengah itulah hero-nya. Alright. So itu ayah saya Meja Ahmad Rafi.
Dan itu semua kawan-kawan baik dia, one of his closest friend, kawan dia punya partner in crime, Allah yarham, arwah Lieutenant Colonel Syarudin, saya panggil Uncle Din sahaja, iaitu di sebelah kiri ayah saya. Kalau kita tengok gambar dia belah kanan lah, ya, yang pakai baju putih. Yang tegap itu, badan ya. Tegap. Semua orang mungkin tak ramai tahu, dalam ATM memang diorang tahulah. Tapi untuk makluman semua, ayah saya dengan arwah kena Syarudin ni, Syafuddin, diorang berkongsi kaki. Oh. Dua-dua kena bom, kaki. Ayah saya putus kaki belah kiri, dia arwah putus kaki belah kanan. Jadi bila diorang pergi mana-mana bersama, diorang beli kasut sepasang, slipper sepasang, seorang ambil kanan, seorang ambil kiri. That's how itu but they were very close. Saya anggap arwah Uncle Din pun dah macam macam pangkat ayah angkat lah, bapa angkat. Ayah angkat. Lepas tu kalau ada di antara kita punya live streamers, kalau kenal lah yang paling hujung sebelah kanan tu Coach Hamid daripada ATM, tapi orang ramai kenal dia sebagai Coach Hamid Siam, orang panggil, ya. Dia pernah bersama dengan ATM, selepas tu kalau tak silap dia jadi coach, dan dia juga pernah bekerja bersama dengan Pro Shop untuk menjual barang-barang manah lah, ya. Jadi orang yang sangat pada tahun tu lah. Yelah, daripada 80-an ke 90-an, awal tahun 2000. Dia antara coach yang awal bertanggungjawab untuk membawa pemanah-pemanah negeri Perak, kalau saya tak silap. I see. So memang legend ni. Itulah ini sebab tu saya kata I have to pay homage untuk ayah saya dulu. Kalau saya nak share apa-apa bab mana ni, dialah yang mulakan. Kan? Ya, betul. Dia yang inspire you untuk join. Ya, betul. Dan dia juga yang tulis dekat saya punya target face waktu saya training. Dia tulis ada satu kata-kata ni lah. Dia tulis, if you cannot win, make the one in front of you break the record. Oh man. Yes. Saya sampai sekarang saya simpan dan saya fahami selami apa yang dia cuba sampaikan. Dia cakap, yang saya faham maksudnya mudah. Kita rasa kita dah buat bagus, tapi kadang-kadang sampai satu masa kita nampak dan kita tahu serta kita sedar ada orang lain lebih bagus. Jadi kita memang akan compete dengan dia, betul. Tapi pada tahap yang kita tahu bahawa orang ini memang lebih bagus daripada kita, kita perlu usaha untuk push supaya dia lebih bagus lagi, biar dia break the record. Dan berbanggalah bila kita berjaya buat macam tu. Filosofi. Pasal dia, Abang Jo memang belajar cara hidup ni dia banyak daripada mak dengan ayah lah sebenarnya, kan. Jadi memang orang-orang dulu kan dia sangat tinggi penghayatan dia, kan. Dia kalau punya mereka ada sesuatu ataupun mereka involve dengan sesuatu event ke apa, dia orang yang betul-betul appreciate lah. Betul. Tapi yang saya sangat sayangkan dia orang ni ialah dia ajar saya supaya jangan berdengki. Kalau kita jangan dengki dengan cara yang jahat. Dia ajar saya nak dengki boleh. Dengki macam mana orang tu boleh berjaya. Yes. Nak marah boleh. Marah kenapa kita tak berjaya macam dia. Itu cara dia ajar saya. Ni selari dengan hadis ni. Ya. Kan nak cemburu-cemburu dengan amalan orang yang lain. Betul.
betul. Kan? Itulah pada Okay. saya syukur sangat-sangat. Itu Allah bagi saya ibu dengan ayah yang macam mana nak kata, yang dia bagi kita laluan tanpa sekatan untuk belajar sukan ni. Ya. Sebab tu yelah, hidup kita ni Allah bagi cabaran banyak jenis. Tak semua orang mungkin ada ibu dengan ayah yang macam tu, ataupun tak semua orang dapat support yang style macam apa yang saya dapat daripada awal, kan? Ya. Tapi bak kata ayah saya jugalah, dia cakap kata tanda, a mark of a champion, a true champion. Ini dia cakap dalam bahasa Inggeris lah. A mark of a true champion is getting up after they fall down again and again. It's not about winning how many medals. Kau menang berbakul-bakul sekalipun, tapi kalau kita sekali kalah, kita terus down dan kita hilang semangat, you are not yet a true champion. Dia kata orang yang betul-betul champion ni, perangai dia ialah they never give up. So you jatuh, you kalah, you tahu you jatuh, you kalah, but you come back. Wow. So Itu saya yang rasa, yes, your parent sangat inspired lah. Alhamdulillah. Kalau sebab tu pada Abang Jo senang. Kalau you all semua rasa Abang Jo ni hebat, Abang Jo cakap terus terang, korang belum jumpa mak dengan ayah Abang Jo. So agak-agak kalau rasa Abang Jo hebat, Abang Jo minta satu saja, doakanlah mak dengan ayah Abang Jo. Ya, Meja Ahmad Rafi dengan Puan Noraini. Doakan je lah diorang. Ya, masya-Allah. Al-Fatihah. Ya, orang kata apa, seorang anak yang hebat kena tengoklah siapa di belakang ni kan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Seorang suami yang hebat siapa juga di belakang tabir. Itu pun betul juga tu. Kalau tidak, jangan main-main yang tu. Betul. Macam Abang Jo sekarang bila dah ada isteri, dah berkeluarga kan, terus terang cakap. Wife support. Wife punya support. I'm telling you, ini apa lagi satu cerita punya nak share ringkas. Abang Jo berhenti kerja bulan Mac 2019. I quit my job. Alright. Okay. Untuk 100% terjun ke bidang perniagaan dan coaching secara full time. Ya, kawan-kawan semua cakap, kawan-kawan semua kata kau gila Jo, umur dah 40 lebih, lepas tu kau nak berhenti kerja dan buat benda ni kan. Tapi alhamdulillah saya ada seorang isteri yang sangat memahami. Dia pun cakap kata dia tengok saya memanah, saya hidup. Dia tengok saya dekat padang, dia kata dia seronok tengok saya hidup, saya seronok share pengalaman, saya punya knowledge, saya ajar budak-budak. Dia kata dia nampak saya hidup. Tapi dia kata kadang dia teringat balik waktu saya hujung-hujung saya bekerja lah, hujung-hujung saya bekerja tu memang orang kata hilang semangat tu tak ada. Passion nak bekerja. Nak pergi office tak ada. Demotivated mungkinlah juga kan. Tapi that's the thing. Abang Jo suruh korang semua berhenti kerja tau. Saya faham tu. Memang cerita pasal organisasi ni saya faham. Orang quit the job. Ada satu quotes ni memang funny. Dia kata people quit job not because they are not happy with the job, tapi because of his boss. Abang Jo tak nafikan. Itu semualah, semua organisasi macam tu. Tapi kita sebab setiap orang ada journey dan juga dia punya passion kan. Saya faham. Ada certain level, it's not about money. It's about kita punya betapa journey, kita punya kita punya betapa purpose.
Ya. Dapat. Dan kalau Abang Jo sempat lah, ini Abang Jo nak bagi tahu pada beberapa peringkat untuk yang terlibat dalam sukan memanah. Yang pertama, Ya. untuk anak-anak ataupun those of you who are still active shooting memanah, tolong tanamkan dalam diri, jangan kejar medal. Please Jangan don't do kejar that. medal. Yes. Please don't do that. Jangan kejar berapa banyak tournament aku menang. Jangan kejar berapa banyak rekod aku pegang. Don't ever do that. Kenapa tahu? Pasal once you lose, bila kamu kalah sahaja atau bila kamu tak berjaya dapat sebanyak mana kamu pernah dapat, kamu akan rasa seolah-olah dunia ni hancur. Because benda tu kalau kamu kejar yang itu, kamu mungkin dapat. Tapi kalau kamu tak dapat, apa yang berlaku? Ini untuk mereka yang still aktif lah, terus terang cakap. Siapa, and then kepada mereka yang mungkin rasakan bahawa aku rasa aku bagus, tolong perhatikan orang belakang. Orang belakang tu mungkin orang yang kamu pernah tewaskan, dan orang belakang tu mungkin orang yang baru mula. Kamu pejam mata, kamu leka, buka balik mata, these two type of people, diorang akan duduk depan kamu kejap lagi. Jangan terlalu bangga diri, and then jangan buka minda lah, jangan terlalu fikir kata, oh aku punya teknik yang terbaik, aku punya barang yang paling mahal. Terus terang coach cakap daripada dulu sampai sekarang belum pernah ada direct relation antara barang mahal dan medal paling banyak. Tak pernah ada. Yang kamu tengok profesional tu, dia pakai barang mahal-mahal, most of the time they are sponsored. But apa yang menyebabkan diorang dapat sponsor tu? It's because diorang bagus. They themselves, yes, performance. Sebagai archer, mereka bagus. Faham tak? Betul. Jadi this is something yang coach sangat risaukan trend pada remaja-remaja atau budak-budak yang memanah sekarang. Kerana ini golongan kedua. Ini golongan kedua yang coach nak tegur. Kerana ibu ayah terlalu fokus dan menekan kepada kejayaan medal. Sekarang coach kerja ataupun bantu kawan meniaga kedai mana pro shop. Ada beberapa kejadian coach tengok mak ayah bila dia beli barang baru saja, dia beli barang baru, especially kalau barang tu mahal, antara ayat yang keluar ialah lepas ni kalau tak menang lepas ni kalau tak menang, I mean typical parent. I mean, motivasi satu hal. Okay, kena faham ya. Motivasi satu hal. Tetapi apa yang kita sebut macam tu, bila kita bagi syarat macam tu, dah beli barang mahal syaratnya mesti menang. Seolah-olah kita cakapkan dekat anak tu, kalau kau tak menang selepas aku beli ni, kau tak layak. Kesian tau anak tu. Kesian. Lepas tu emotion, kira psycho. Betul. Pasal kita tak pernah, mak ayah dulu tak pernah belajar tentang bab psikologi. Mak ayah sekarang konon-kononnya pandai bab psikologi. Tapi ada yang terlalu, maksudnya terlalu melebihkan, dan ada pula yang terlalu garang pun ada. But we must find a balance lah. Ini memang betul-betul coach cakap sebagai coach dan coach cakap sebagai parent. Saya biasa dengar tu. Kadang saya pergi kedai shop juga, saya dengar juga perbualan macam tu. Rasa macam nak tegur je tau. Rasa macam nak cakap kata, hey, jangan cakap macam tu dengan anak. Tapi apa-apa sekarang ni lah, investment tinggi kan. Jadi pengharapan, expectation parent. Tapi kena tengok juga memang betul ke anak tu punya dreams kan.
pun betul juga. Kadang-kadang kita yang bercita-cita nak jadi parents kepada pemanah yang hebat. Kita yang ada cita-cita. Bila Tapi tanya anak tu, saya ada dengar ada one of talk pasal parenting ni. Kadang-kadang parents letak high expectation tu sebab masa dia kecil dia tak dapat apa-apa. dia tak pernah join apa-apa, and then dia invest pada anak dia tu. Sebenarnya dia letakkan diri dia pada anak tu, sebenarnya dia invest pada diri dia. Dia perasan tak benda ni sama macam jadi revenge masa kecil. Sama macam beli mainan lah. Sebenarnya bagi anak mainan banyak, sebenarnya nak puaskan hati dia. You yang nak main dulu tu benda tu. Sebab dia tak dapat main dulu. Sama macam anak nak pergi sambung belajar dekat universiti atau kolej. Mak ayah yang nak jadi doktor atau lawyer. Tapi anak tu cuma nak, dia kata cukup lah aku nak jadi engineer. Tak nak, dia suruh juga jadi lawyer. Kesian kawan tu. Yalah. Okay coach, ada next gambar. Okay. Saya tunjukkan sikit gambar ni kejap. Tapi gambar ni memang lama Ni betul. you scan ke? Dulu kan gambar foto kan. Scan lah gambar lama ni memang scan. Alhamdulillah masih selamat. Dapat diselamatkan. Dapat diselamatkan. Baiklah. Sekejap coach nak pilih gambar yang baru. Sekejap Okay, no problem. Okay, sambil tu saya nak pop up sikit antara orang-orang yang komen. Alright, kita punya tetamu komen kat sini. So ramai peminat follower Coach Jo ni rupanya. Ya ke? Tegan saya. Macam Coach Zaki lah, dia kata idola ni. Wah. Yang itu biasa jumpa dia tu. Fairul Ismail, Tania Banjo terbaik. Danish, congrats. Dia pun kata dahsyat tu, dasar. Tuan Hashim Ali Kamarudin, rare nama Hoyot. Orang yang cukup umur Hoyot je pun akan tahu perkataan tu. Saya rasa ini memang orang-orang lama ni. Orang senior. Yeah. Okay, and then Cik Otot. Ni coach kenal ke? Cik Otot ni. Cik Otot memang kenal. Dia kata fokus. Ni nama ni kot. Glamour. Perkongsian yang baik untuk motivate pemanah-pemanah muda. Yes. Saya pun tak terlibat secara langsung sebagai atlet. Saya pun termotivasi dengan Coach Jo punya cerita. Terima kasih. That's why saya actually wujudkan sisi live ni supaya inspire people lah. Right? Kalau untuk makluman ini Encik Otot ni saya sebarkan cerita dia pula. Okay. Encik Otot ni sebenarnya memang otot dia mas. Ya, ni memang berotot. Encik Otot ni sebenarnya adalah seorang cikgu. Dia cikgu kepada anak saya yang sedang belajar di MRSM Batu Pahat. Anak saya, anak coach yang sulung Ahmad Amal Farhan, umur dia 14 tahun ni. Dia form 2. Coach Encik Otot ni ataupun saya panggil dia Cikgu Lan, Cikgu Azlan nama dia. Dia seorang yang sangat humble, tapi dia punya approach kepada sesuatu perkara, especially game ataupun sukan, sangat sama macam saya punya style. You have to prepare, kena fikir panjang, kena ada jadual, kena ada training mental juga. So saya rasa sangat bersyukur bila anak saya dapat masuk MRSM Batu Pahat dulu.
Saya memang berdoa. Saya doa moga Allah beri peluang untuk anak saya ada peluang untuk sambung memanah. Pasal anak saya memanah juga. Oh, Ah, ya. jadi Ini kita ada penerus legacy. Legacy. insya-Allah. Jadi dalam family saya 3 generasi. Ayah saya, lepas tu anak saya. Jadi dialah yang bantu coach anak saya apa kalau sesiapa kenal anak, kalau kamu rasa dia bagus, Coach Lan antara sebab kenapa dia bagus. Ya. Oh, baru perasan ada orang tanya siapa musuh tradisi Alright. Okay. Itulah saya ingat nak tinggalkan soalan tu akhir. Tak apa, yang tu nanti kita jawab kejap lagi. Kita share gambar dulu kan. Yes. Itu awesome. Okay, kejap Abang Jo share gambar yang mana yang sesuai Ada banyak juga gambar ni sebenarnya. Boleh sekali slide untuk orang share. Okay. Ya, saya sekejap Okay. Abang Jo, kita start share gambar ni yang ni dulu. Lepas tu Abang Jo akan rollkan sikit beberapa gambar lah. Yes. Kalau ada tu apa gambar-gambar masa dekat apa Sukma ke Bangkok Open, Delhi Open. Ada. Jadi DOS Asian GP kan. Yes. National Judge Vita itu. Oh, alhamdulillah, itulah tu pengalaman. Itu gambar awesome tu. Saya pun dah tengok. Okey. Yang ini gambar yang ada sekarang ni kalau kita tengok ini gambar Abang Jo memanah bersama dengan rakan sepasukan dan juga sepupu Abang Jo yang pakai topi belah depan ni. Yang depan Abang Jo tengah mana yang sedang tarik tu, that's me. Okay. So Abang Jo boleh claim lah, saya pernah kurus. Hashtag saya pernah kurus. Oh, nice. Training kat mana ni? Ada nampak rumah. Ini bukan training. Ini adalah kejohanan memanah wilayah persekutuan tahun 95. Really? Ini kat mana ni? Bukan. Ada rumah. 95. Sorry, ini tahun 93. Minta maaf. Kejohanan memanah wilayah open. Kalau tak silap saya ini di satu sekolah dekat Jalan Geni kalau saya tak silap. If I'm mistake, sorry lah kalau saya tersilap. Tapi di kejohanan ini ada tim daripada Singapura, ada tim daripada Taiwan, ada tim daripada Korea datang. Wow. Yep. Kita actually dah ada hubungan lama dengan Korea. Coach kebangsaan waktu saya dahulu, saya punya coach nama dia Oh Jong Bong. Dia head coach pertama daripada Korea lah. Yang menjadi head coach di Malaysia. Ya. Tahun? Bermula tahun 91 kalau saya tak silap. 91 atau 92. Lepas tu sekarang baru kita ada Coach Lee head coach kita yang sekarang Coach Lee. They are good coaches. Terus terang saya cakap. Coach kita ni sebenarnya bukan kata orang Korea ni bagus-bagus. Bukan dia orang sahaja. Maksudnya coach yang kita ada sekarang, Coach Mabawi, Coach Zam. Kalau compound dulu kita ada Coach Zaki, kita ada Coach Adnan. All these are good coaches. These are all good coaches. Cuma kadang-kadang mungkin apa yang kita sebagai atlet kekurangan ialah kita kurang faham apa yang diorang nak daripada kita. Jadi bila kita kurang faham apa yang diorang nak dan apa yang dia ajar kita tak dapat execute, di situ ada gap. Jadi di situ kita perlu perbaiki. Atlet kita terus terang world level memang peringkat dunia.
siapa yang kata atlet kita ni tak bagus, I think you should go and see ranking-ranking pemanah-pemanah Malaysia, sama ada yang Olimpik ataupun yang what you call this, yang Paralimpik. 2019 jangan lupa, 2019 kita ada juara dunia Paralimpik dari Malaysia. Betul. So dan 2019 I think pencapaian bagus daripada semua pemanah Malaysia. Tradisional kita dapat world champion. Kategori pemanah tradisional. Paralimpik kita ada world champion. Belum cerita lagi horseback archery ya. Horseback, betul. Horseback archery pun. Horseback archery boleh tahan. See, sebab tu orang Malaysia bagus. Terus terang saya cakap, we are good, great people. Tetapi kita terlalu banyak memikirkan benda yang remeh-temeh. What if? Boleh ke tak boleh kan? Cuba buat dulu. Betul. Sebelum ni kita ada buat live dengan Dr. Zul. Dr. Zul ni pakar bedah di Johor. Dia kata dia pergi New Zealand dengan family. So dia ride kuda lah. So dia pergi dekat tempat berkuda dekat New Zealand. So orang New Zealand tu dia kata, awak dari mana? Dia kata, kami daripada Malaysia lah. Oh dia kata, orang Malaysia ada genetik yang macam special dengan kuda. Dia ada connection dengan kuda. Bagus. Ya betul. Itu sebenarnya memang betul. Orang dia yang tak tahu. Orang New Zealand tu tak cakap. Dia kata, betul. Dia ni mengkaji orang Malaysia ke, orang Melayu. Okay, so ni gambar apa ni? Ini gambar tournament yang ini gambar yang tadi, tournament yang sama. Itu je. So apa? Bulat sekarang petak. Ya betul. Dulu kita punya target bat bulat, dan imagine ini tahun 93, kita tak ada kami pemanah-pemanah angkat sendiri tahu target bat tu untuk tukar distance. Angkat sendiri Dan lepas tu perasan tak? Dengar ni. Angkat sendiri. Jadi pemanah-pemanah yang sekarang ni, pemanah-pemanah yang sekarang, terutama yang remaja, jangan bagi malu member. Kalau coach suruh angkat sahaja. Jangan manja. Parents, tolong duduk tepi, biar coach. Ya. Okey, alamak kita ada sedikit gangguan signal ni. Alright, tak apa. Sementara Coach Joe kembali online. Okey, saya ucapkan terima kasih pada yang join live pagi ini. Alright. Saya jumpa kontak semula Coach. Okay, so sementara Coach Joe kembali online, so Coach tadi sangkut. Alright, okay tak apa, ada masalah teknikal sikit. Okay, saya harapkan pada yang live pagi ni boleh komen sikit awesome ataupun fuyo. Okay, fuyo. Boleh komen fuyo kenapa jika anda belajar sesuatu daripada sharing pagi ni, dan saya ucapkan terima kasih. Dan ada beberapa soalan yang sekejap lagi saya akan pop up. Tapi apapun sebelum itu, saya nak raikan jugalah pada anda semua. So pagi ni kita masih lagi open untuk hadiah e-book ya. So hadiah e-book, jadi kalau anda share paling banyak pagi ni, so saya akan berikan e-book kepada anda. Okay, macam saya beritahu tadi lah, e-book ni lah e-book sederhana sahaja, sharing ataupun pengalaman saya mengumpulkan maklumat mengenai memanah.
aktiviti manah ni, jadi saya compile dan saya berikan kepada public. Sebab ramai yang tanya soalan yang sama berulang-ulang, saya kata tak apalah, okey, ambil e-book ni, ambil nah. Okey, boleh baca dan boleh ulang kaji. Okey, dan alhamdulillah so far kita juga ada YouTube channel. Okey, so kepada anda yang join live pagi ni, siapa yang belum subscribe, sebab apa pagi ni kita punya live recording ya, so kita akan re-upload semula ke Awesome Archery channel. Jadi siapa yang belum subscribe, so saya jemput ya, saya alurkan anda subscribe channel YouTube rasmi Awesome Archery. Subscribe dan tekan bell notification. Itu paling penting sekali tu. Okay, tekan bell notification untuk dapatkan notification video-video terbaru, dan insya-Allah video Coach Joe akan muncul di sini. Itu nak sembang-sembang projek tu. Okay, Coach Joe. Ya. Online dah. Yeah. Tadi sangkut. Ya, yeah, betul. Where were you? Kita kat mana tadi? Nak cari gambar Sukma. Okay. Alright, sambil-sambil tu ada satu soalan. Soalan ni bolehlah kita raikan. Daripada Tuan Anwar Mutakin. Dia kata, salam Coach dan Bro Syamil. Pertanyaan saya, pada umur berapa anak boleh dididik memanah? Ada tips macam mana nak minat kepada mereka? This is a good question. Fuyo punya question. Okay. Alright. Sementara gambar kita cari. Itulah. Ini pengalaman saya sendiri. Anak saya belajar memanah ataupun saya introduce dia kepada peralatan memanah umur 3 tahun. Ya. Jadi daripada umur 3 saya biasakan dia dengan peralatan memanah. Kalau ada yang dah guna anak tu ada yang kata sepandai dia berjalan dia dah start pegang peralatan memanah pun tak ada masalah. Ya. Anak-anak tetapi satu je saya minta, bila kita dah share barang dengan dia apa semua, jangan paksa dia buat apa kita nak. Biar mereka develop minat tu sendiri. Ini saya belajar pengalaman saya sendiri. Anak saya bagi dia peralatan mana umur 3 tahun. Lepas tu nama pun budak-budak. Bila kita jarang ulang benda yang sama, dia hilang minat atau dia hilang fokus. Jadi kalau kita nak, sebab tu dalam memanah saya belajar pertama konsep sabar. Yang pertama sabar, yang kedua istiqamah. Itu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggeris senang, nama dia consistency. It's actually workable, doable. So bermakna kalau nak anak-anak tu minat memanah, selalu bawa dia ke tempat yang ada aktiviti memanah, atau biar dia selalu nampak kita buat aktiviti memanah tersebut. Caranya macam tu lah. Itu antara cara yang saya belajar melalui pengalaman saya sendiri. Kepada parents yang mungkin tidak ada pengalaman memanah, macam mana nak naikkan minat ni? Faham, mungkin ada yang rasa macam susahnya. Sebenarnya tak susah. Kita di Malaysia sekarang ni, di sekolah aktiviti memanah dah makin popular. Mungkin boleh rujuk kepada guru-guru sekolah kalau ada aktiviti sukan tersebut. Kalau tak ada, cari di sekitar kawasan tempat anda tinggal. InsyaAllah akan ada kelab. Paling tidaklah akan ada kelab atau somebody yang memanah. Dan kalau sekiranya betul-betul tak tahu dan tak jumpa, betul-betul tak ada, jumpalah Fuyo. Masuk ke Facebook. Ini betul saya cakap masuk Facebook, search Facebook group Sembang Memanah.
It's an open group, public, open group, join group tersebut, tanya je. Di kawasan sekian-sekian ada tak orang memanah? Saya nak ni insya-Allah di situ akan ada yang reply, insya-Allah. Ini sekarang dunia we are connected dalam dunia maya ni, virtual ni, so tak ada masalah. We are online. Kalau bohong kalau kata tak ada seorang pun yang jawab, ya. Insya-Allah akan ada. Ya, betul. Cuma time PKP je lah slow sikit. Ya, betul. Yang ini, okey. Coach ada satu gambar yang Coach nak share. Ini gambar memang gambar waktu sukma. Gambar waktu sukma. Tapi selepas tu, Coach nak share gambar yang lain pula lah. Gambar yang yang ni gambar yang alright. Okay. Kalau nampak ya, yang ini waktu menang medal nombor 3, menang medal nombor 1 punya gambar hilang. Ini nombor 3? Ya. Nombor berapa? Ya, gambar yang Abang Jo menang medal nombor 1 emas tu dah hilang. Yang ada yang menang nombor 3. Tapi tak apa. Siapa yang ambil gambar ni? Yang ini saya rasa ini mungkin ayah saya lah yang ambil gambar ni mungkin. Berapa ni tahun? Ini tahun 92 lah. Sukma di Johor. Ini tahun 92. Ni yang saya katakan medal saya, rekod saya 20 meter sukma memang tak boleh pecah. Jadi yang ini kalau kita perhatikan, nombor 1 ialah Ku Kahok Jeffrey. Nombor 2 tu ialah adik dia, Ku Kahliang, ya, Julian. Nombor 3 saya. Okey, jadi Julian ataupun Ku Kahliang dia masa tu dia wakil Pulau Pinang, abang dia wakil Masong, saya wakil Kuala Lumpur lah waktu tu. Ya. Nice. Ini tahun 92. Kalau diperhatikan pada awal tahun 90-an sehingga tahun 93 atau 94, saya tak pasti. Rasanya tahun 92 pun dah mula. Kalau diperhatikan gambar-gambar yang saya ada, pemanah-pemanah semua pakai baju serba putih atas bawah. Betul. Pasal itu memang peraturannya dahulu. Betul. Ya. So sekarang je pakaiannya berwarna-warni lah, tak kisah nak pakai baju macam mana, as long as safe and decent lah. Cuma di Padang memang kena pakai kasut, tak boleh pakai slipper, ya. Itu semua antara peraturannya lah. Ya. Okey. Itulah. Coach nak cari ada satu gambar lagi. Kejap. Tapi yang ni kena stop sharing picture kejap, nak cari gambarnya. Gambar yang bersama dengan what you call this, bersama dengan pasukan waktu saya di SEA Games hari tu tahun 2017. Okay, sebelum share gambar, saya just nak raikan yang baru masuk. Terima kasih ya jadi sampai join pagi ni. Dan kita sebenarnya Coach, kita dah sedikit lebih masa ni. Tapi saya tengok penonton masih setia. Masih setia dia. Ya ke? Terima kasih ya kerana masih lagi setia di live stream di Awesome Archery bersama dengan Coach Jo Fuyoh. Alright. Tapi siapa? Kita bagi extra time lah, 15 minit lagi kita ada. Kita pun tak nak ambil masa banyak. Ya, betul. Untuk masa kita, insyaAllah ni ada berbaki masa 15 minit lagi. Kita ambil masa 10 minit untuk sharing dan 5 minutes conclusion and everything. Sebab apa? Nak live dengan Coach Jo Fuyoh ni bukan senang lah. Sekarang dia dah ada shop. Itu yang saya nak datang. Saya nak datang, saya nak buat video sikit kat kedai ni. Oh, insyaAllah. Okay, so gambar yang
ni. Ini memang ini Abang legend Jo ni. ini Abang Jo nak share, bukan nak belagak dengan medal ke atau ada orang hebat-hebat kat belakang Abang Jo. Diorang sebenarnya yang hebat memang diorang. Abang Jo tak ada hebat mana pun. Okay. Cuma nak kongsi pengalaman yang dalam gambar ni ada yang korang kenal, yang pegang medal tu kita punya champion compound archer Juaidi. Sebelah lagi seorang tu yang sebelah seorang lagi tu compound archer juga Zul Fadli. Belakang dia tu yang pakai spek merah tu kalau perasan itu kita punya legend hoki kita Minawan Nawawi. Okay. Yang seorang lagi tu sahabat kita juga antara staff teknikal yang menjayakan SEA Games 2017 dulu. Okay. Now, ini antara pencapaian personal peribadi coach yang pada diri sendiri, pada saya yang sangat banggalah dapat sampai level SEA Games. Dan tahniah. Itulah, terima kasih. Walaupun sebagai archer sepatutnya saya sampai juga ke level ni, tetapi disebabkan injury pada tahun 97 saya injured. Saya overtrain, saya punya trapezius dengan deltoid saya koyak. I see. Yang ini pun amaran kepada anak-anak archers, jangan overtrain. Saya punya jadual latihan saya bermula daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 6.30 petang. Waktu tu dalam training camp. Orang lain semua dah balik, saya datang balik lepas isyak. Saya sambung train seorang-seorang malam-malam dekat bawah tangga. Waktu tu training di Stadium Raja Muda Kuala Lumpur. Bukit Jalil belum buka lagi waktu tu, baru nak buka. So saya train sendiri sampai satu tahap rupa-rupanya saya merosakkan badan saya sendiri. Saya koyak muscle trapezius dengan deltoid saya koyak. Bila pergi ke ISN dia kata saya terpaksa rehat selama 1 tahun. Diorang terpaksa rehatkan saya setahun. Jadi di situ saya punya dream untuk wakil Malaysia dalam SEA Games, dalam Commonwealth, dalam mana-mana yang lain terkubur pasal selepas setahun kita nak datang balik nak shoot dengan cara performance yang sebelum memang dah jauh sikit ketinggalan. Jadi apa yang saya buat ialah saya dah janji dengan diri sendiri, saya dah doa kepada Allah kata jangan biarkan aku lari lepas daripada salah satu syafaat terbesar daripada Nabi. Jadi ayah saya cadangkan buatlah coaching ataupun jadilah hakim. Jadi maka selepas tu saya libatkan diri sebagai technical judge. Saya ambil saya hadir khusus, saya ambil sijil sebagai hakim. Dan pada tahun 98-99 tak silap, tahun 2000 saya diberi pengiktirafan sebagai national judge dan saya diminta untuk hadir khusus antara calon untuk mengikuti khusus hakim FITA ataupun World Archery hakim, dan saya antara yang termuda, paling tidak pun mungkin yang paling muda waktu itulah. Jadi ini kenapa saya nak share gambar ni, kerana 2017 saya jadi DOS, Director of Shoot di SEA Games. Pada tahun 1989 ayah saya sebagai pegawai teknikal SEA Games di Malaysia tahun 89, waktu tu kejohanan di Padang Universiti Melaya. So tahun 89 ayah saya join SEA Games. Tahun 2017, which is about 26 tahun 28 tahun sorry. Saya menyamai pencapaian ayah saya untuk jadi sebahagian daripada SEA Games level technical lah, officer. Jadi saya sebenarnya sangat pandang tinggi pada mak dan ayah saya.
Sebab tu bila dia dapat wakil sekian-sekian, saya nak juga, saya buat sendiri, saya usahakan. Itu yang saya, dari situ saya faham apa dia maksudkan dengan nak bagus, dengki dengan orang yang bagus, tapi jangan jatuhkan dia. Dengki macam mana dia boleh naik, bukan dengki untuk jatuhkan dia. Dengki macam mana dia boleh naik. Belajar dan usaha. Minta saja tapi tak ada usaha tak boleh juga. So kena usaha. Usaha benda tak, memang bukan benda yang mudah. It's very very difficult. Sebab tu champion seorang saja, dan latihan untuk jadi champion bukan latihan macam orang biasa. Tengok Miss Bun macam mana dia buat latihan dia. Sampai sekarang dunia badminton masih lagi memperakui dia sebagai antara yang terhebat, player badminton terhebat, Miss Bun. Datuk Miss Bun lah. So nak jadi orang hebat lah, kena lain sikit daripada yang biasa. Baru kita bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa, coach. Benda macam tu lah. Alright. Ni gambar apa? Oh, sorry, terlepas. Itu terlepas. gambar saya, gambar saya dengan pegawai-pegawai di SEA Games. Itu antara saya punya pengalaman di SEA Games lah, kan. Right. Okay, coach. Saya rasa sangat excited. Saya pun nak tanya banyak lagi ni. Okay. Tak apa, yang mana sempat, ya betul. Kita ada baki sikit lagi masa. Cuma yang ni ada satu orang ni. Okay. Sahabat kita Muhammad Nizar Jasmin, dia kata Abang Jo nak book cap satu. Boleh. Okay. Ada. Kalau okay, ini memang promosi untuk semua orang. Sesiapa yang order cap ni, yang order, nanti Abang Jo akan upkan gambar-gambar cap yang available. Siapa yang order cap ni sebelum 20 Jun, dengar sebelum 20 Jun, harganya ialah RM70 sahaja. Selepas 20 Jun harga akan dijual dijual pada harga retail. So itu RM70 termasuk postage ke apa? Yes, termasuk. Alright, free postage lah. Yeah, betul. Okay, tak apa. Nanti kita bagi link, nak order macam mana. Boleh pergi ke Facebook Abang Jo nanti, insyaAllah. Alright, okay. Sekejap lagi kita akan bagi tahu Facebooknya ya. Okay, yang terakhir coach. Boleh bagi advice sikit ataupun saranan untuk pemanah junior yang baru-baru nak involve ataupun nak aim higher untuk jadi pemanah negara, pelapis negara pada masa akan datang. Okay, apa you punya advice? Bismillah, nasihat ni memang ikhlas daripada saya, coach, untuk semua. Sepanjang saya memanah daripada tahun 86 sampai ke hari ini, macam saya katakan tadi, tidak ada kaitan langsung antara barang mahal dengan performance, bukan performance, dan jumlah medal yang anda akan menang. Ada sebab kenapa setengah-setengah barang mahal, dan tak salah kalau mampu beli untuk ada, tapi tak wajib untuk beli semua tu, semuanya mahal semata-mata untuk pastikan anda menang medal. Tak pernah ada orang buat macam tu. Okay, kalau nak bagus, pastikan belajar dengan coach yang betul, ulang latih tubi secara konsisten, dan pastikan kita train ada target, bukan waktu competition saja ada target, waktu training pun kena ada target. Hari ni nak train berapa batang anak panah shoot, daripada hari ni ada training nak buat scoring ke tidak, ataupun selain daripada scoring, hari ni objektif latihan atau training hari ni ialah untuk memperbaiki apa yang kurang. Contoh, hooking, anchoring, kepala sengit atau tidak, bahu,
nak luruskan. Itu semua adalah apa yang kita boleh fokus dalam training. Bukan semata-mata, okay hari ni dah shoot 100 arrow, 200, 300 arrow. No point. Okay, itu satu. Lepas tu untuk yang lain, perkara yang lain, coach nak ingatkan sentiasa mula dengan bismillah. Pasal setiap arrow yang kita lepaskan, kalau kita sekalikan dengan zikrullah, ya, ataupun dengan selawat kepada Nabi, semua tu insya-Allah akan datang balik dekat kita kemudian. Ya. Dan yang penting akhir sekali, memanah adalah sukan yang membantu kita meningkatkan diri dengan cara mengenal pasti kekurangan diri kita. Jadi untuk jadi lebih bagus bukan jatuhkan orang. Untuk jadi lebih bagus ialah kenal pasti kekurangan diri, perbaiki kekurangan diri dan hasilkan yang terbaik setiap kali. How's that? Fuyo. Saya pun rasa sangat deep Banjo. Ya ke? Terima kasih. Terima kasih. Double thumbs up. Memang setiap kali perkataan yang keluar tu saya rasa macam terbalik daripada kebiasaan saya dengar. Coach kata kenal pasti kelebihan diri, kekuatan diri kan, tapi you advise tengok pada kekurangan. Saya rasa this is good, something new. Selalu kita dengar yang hebat, yang positif kan. Ya, betul. It's meant to be positive as well sebenarnya, tetapi kalau kita selalu tengok apa yang kita bagus, kita akan lupa apa yang kita tak bagus. Jadi bukan kata coach bukan Abang Jo bukan cakap kata tak boleh tengok benda yang kita bagus. Bagus. Kita buat list benda yang kita bagus, tapi buat list juga benda yang kita tak bagus. Jadi di situ baru kita boleh kenal pasti. Okey, yang ini aku mampu buat, yang ini belum mampu buat. Jadi macam mana nak buat? Kena usaha. Yes. Alright, okay Coach Jo, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Saya cakap ribuan terima kasih sangat. Saya rasa ramai yang rasa puas dan tak puas. Puas ni sharing untuk hari ni lah. Tak puas ni sebab alamak nak kena buat sambungan lah. Sebab ada JAF Zaman kata nanti buat lagi diskusi online secara berkala dan fokus pada tajuk isu yang sesuai. So far insyaAllah kita live di Awesome Actually memang setakat ni jadualnya hari Khamis dan juga hari Ahad live. Kalau tak ada topik tengok video dekat YouTube je lah. Alright. Dan so far yang lain dia datang kedai. Ya. Betul. Okay. So untuk connected dengan Coach Jo, salah satunya boleh ke Coach Jo YouTube channel, betul Ya, betul. Ya. Maknanya anda boleh subscribe Coach Jo punya channel di YouTube. Type saja Coach Jo. Nanti ada gambar segak dan bergaya. Alright. InsyaAllah itu adalah tak jumpa, cari Coach Jo review. Tambah review dekat belakang kalau tak jumpa. Coach Jo review, yes. Okay, kalau Facebook page apa? Facebook page Joben Johari. Joben. Joben Johari. Ni Facebook page ke apa? Facebook page Okay, so kalau tak dah subscribe, jangan lupa juga follow Facebook page Joben Johari, Facebook page. So like dan follow, ketat post ni. Especially kalau anda betul-betul nak aim higher, alright. So the best you boleh refer Coach Jo sebagai guru memanah anda
Ya. Sebab memang betul tinggi sangat tu. I think you deserve. Memang layak Allahu coach. Akbar. Sebab pengalaman dan juga bukan sekadar pengalaman, sebab you punya experience tu adalah knowledge yang perlu direkodkan dan perlu dikongsikan lah. Yelah, kita ni manusia kan tak tahu bila nyawa kita ditarik. Betul. Tapi salah satu perkara yang perlu kita timbangkan adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain memberi manfaat, dan itu adalah saham. Ya, insyaAllah, betul. Sebenarnya atas dasar itu saya pun nak maklumkan lah, insyaAllah ya, kalau Coach Jo bersetuju, kita akan buat recording lah. Boleh? Okay, saya just nak wawarkan. Itulah. Saya memang dulu pernah approach a few coaches lah untuk buat recording. So kita nak buat recording khas untuk recurve dan juga compound. Jadi saya rasa inilah rezeki yang Allah tentukan kita pada hari ini untuk betapa meneruskan lagi legasi ilmu ni. Ya, di samping kita dapat lagi inspirasi, tapi kita juga nak belajar juga dari sudut teknikal. Dan insyaAllah kita akan cuba kongsikan trailer ni tak lama lagi. Tapi apapun untuk fasa lah, sekarang ni fasa PKP, so masih lagi kita tak sure bila betul-betul kita selamat untuk outdoor dan juga boleh berkumpul. Tapi dengan inisiatif itu jugalah kita akan adakan video tutorial pada masa akan datang Coach. Betul. So maknanya kita boleh buat coach secara online juga, InsyaAllah. Jadi masing-masing siapa yang tak berkesempatan untuk jumpa secara fizikal, kita boleh jumpa online. Boleh Coach? Boleh, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan bermanfaat. Okay, apapun kepada anda semua, saya ucapkan ribuan terima kasih yang join live. Just yang terakhir sebelum kita berpisah Coach saya just nak share screen. Pada hari ini kita ada lebih kurang 14 ke berapa ni? Okey, saya nak sebutkan lah pemenang, bukan pemenang, bukan competition. So ini yang sudi share share live kita pada pagi ini. Right, so kita ada Tahniah Muhammad, Nizam, Muhammad Fahmi Lutfi, Penang actually. Ini Hashim Ali Kamarudin share. Dia tengah loading Okay, saya tak sempat nak baca, tak apa. Nanti kita akan saya ramai hari kita. Tapi apapun kita juga akan re-upload semula sembang-sembang inspirasi pagi ni di YouTube ya. So insyaAllah kita akan letakkan video record ni di YouTube Awesome Archery. Jadi bagi anda yang belum lagi subscribe Awesome Archery YouTube, bolehlah. Jadi saya just share juga sikit. Ni adalah kita punya YouTube channel. Nanti insyaAllah Coach Jo pun akan muncul kat sini. Saya nak jemput ke channel Awesome Archery. Dan insyaAllah kita akan ada kolaborasi dua channel inilah dengan channel Coach Jo dan juga Awesome Archery insyaAllah. Ini juga salah satu usaha untuk kita kembangkan ilmu dan juga legasi ilmu memanah ni lah. Saya rasa ini pun kita pun dah maklum lah as a Muslim, memanah ini ada kebaikan dan dia adalah salah satu syafaat ya, ataupun kata sunnah yang boleh kita dapatkan syafaat di akhirat nanti. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan. Okay, Coach Jo, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Cuma nak maklum kepada semua orang, untuk semua orang sebelum selesai, sebelum bersilap ataupun kalau ada apa yang Coach cakap menyinggung, minta maaf banyak-banyak. Coach memang tak reti nak cakap selindung-selindung. Memang orang kata Mak Saleh lah, orang putih kata sound direct je. So mungkin ada yang Coach cakap tadi, ada yang terasa hati, Coach minta maaf sangat-sangat. Cuma mohon kepada semua, kalau teringatkan kami, maksudnya Coach dan juga Syamil,
Doakanlah kesejahteraan kami. Itu je jom minta. Amin, amin, insyaAllah. Alright. Okay, just 10 saat question ni soalan dia tadi. Betul. Tinggal lah. Musuh tradisi kat Padang Sukma. Musuh tradisi dekat Padang Sukma, ada beberapa nama. Yang pertama, Ku Kah Liang, my good friend, tapi my arch enemy juga. Lepas tu Alex. Alex juga daripada Pulau Pinang. And then musuh tradisi saya yang selain daripada tu, saya ada sekarang kawan baik saya juga, Tuan Haji Kamarul daripada Kelantan. Is very good, saya tak dapat nafikan. Lepas tu saya teammate saya sendiri dan juga sepupu saya iaitu Muhammad Syahiran. Dia sepupu tapi dia juga teammate saya. So he's also very good. Yeah. Right. Okay, insyaAllah. So yang terakhir nanti kita akan buat sesi live. Ada yang tanya coach, apa kata kalau ATM ada unit pasukan memanah dan berkuda? Ini tradisional kot. Okay. Actually ada kan? Ya, memanah memang dah ada. ATM memanah memang dah ada. Actually berkuda dan tradisional ada. Mungkin bahagian tradisional dah ada juga, tapi mungkin on personal basis, bukan pasukan rasmi. Tetapi untuk yang pasukan rasmi memanah memang dah ada. Dan ATM adalah sebenarnya antara pasukan yang paling tua, tim yang paling tua dan yang paling aktif kembangkan sukan manah di Malaysia ni. Tak ada tim ATM, memang rasanya kita bergerak slow lagi lah daripada sekarang. InsyaAllah kita akan jemput salah seorang tetamu daripada ATM untuk aspek archery. Wah. Okay, bagus. Tapi sebenarnya saya kena check jadual dia lah. Dia busy kan. Yes. Jadi maknanya busy tu tengah berlatih training. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bertemu lah dengan tim ATM nanti insyaAllah. Okay, Wajah, terima kasih banyak. Terima kasih pada yang follow live pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjumpa lagi. Assalamualaikum.